Kalaulah kita kan macam Nabi sebut tadi, orang mukmin ni sangat pelik. Apa yang peliknya orang mukmin? Bila diberi nikmat dia syukur. Dan tingkatan syukur yang paling tinggi kita sebutkan tadi apabila taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan yang kedua, apabila diberi ujian lalu dia sabar. Nabi kata keduanya baik bagi orang mukmin. Kedua-duanya adalah jalan menuju ke syurga Allah. Jadi hidup kita sebenarnya antara dua ni saja. Tak syukur, sabar. Tak sabar, syukur. Tapi ada orang duduk hidup dua alam. Duduk tengah-tengah. Dia dua-dua tak. Syukur pun tak, sabar pun tak. Yang ni hidup dia azab. Menderita. Tetapi kita orang mukmin, ciri-ciri kita antara dua ni saja. Alhamdulillah, kemudian astaghfirullah, minta Allah beri kita sabar. Sebab apa bila kita diberi ujian lalu kita pun istighfar? Sebab apa? Mungkin ujian itu adalah signal daripada Allah. Allah nak beritahu Allah sedang gugurkan dosa kita. Apa pun ujian, cepat-cepatlah istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Contohlah, saya pun selalu juga bila tengok live kan, lepas tu tertengok komen. Kadang tak nak tengok komen, biasa dekat YouTube. Ada tajuk yang tak kena contohnya kan, ataupun saya tersilap menyampaikan ilmu. Banyak salah saya menyampaikan ilmu. Lalu kita tengok kat bawah tu ramai orang maki hamun. Ramailah orang maki hamun, macam-macam juga saya kena maki. Orang cakap Yahudi pun ada juga. Apa-apalah adalah maki hamun tu kan. Bila baca, alamak sedih lah pula. Lepas tu kita ngadulah dekat suami kan. Bang, ya Allah sedihnya, kenapa sampai hati dia cakap macam ni? Oh, dia dengar sikit je ni, ceramah ni sejam sebenarnya, sejam setengah. Ini jawab soalan ni. Tapi orang kat tengah je jadi orang salah faham contoh kan. Ataupun apa-apalah kan, saya tersilap dan sebagainya. Suami ingatkan satu perkara. Istighfarlah banyak-banyak. Hati kotor tu dia kata. Bukan dia kata hati kotor yang maki hamun tu. Dia kata saya hati kotor. Kalaulah tak rasional kan, habis suami pun kena juga kan. Sampai hati awak cakap macam tu. Suka hati cakap hati kita kotor, tiba-tiba nak rasa hati bersih. Saya tanya kenapa pula? Kita kan masa tu dah sedih. Kata istighfar banyak-banyak, hati kotor. Kalau hati bersih, boleh mudah terima ujian Allah. Kalau hati kuat, hati teguh, mudah terima ujian Allah. Hati kita ni mudah sangat kotor. Penyakit riak mudah sangat, ujub mudah sangat, takabur mudah sangat, sangka buruk mudah sangat. Hati kita ni. Dan nak delete, nak gugurkan hati yang kotor ini banyakkan istighfar. Memang pun lepas tu saya terduduk, saya kata ya Allah betul lah. Maksudnya sebelum itu kan, kalau ibu-ibu, kalau kita melazimi istighfar contohnya 1000 kali sehari, kita buat konsisten seminggu, contoh astaghfirullah, mesti nak target 1000 kali contoh, ataupun 500 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. 2 hari makin tenang, 3 hari makin tenang sampai ketika datang ujian Allah, boleh relax. Subhanallah, boleh tenang. Yang membezakan bukan saiz ujian, yang membezakan adalah saiz hati kita. Hati kita makin lapang, makin besar, makin kuat, ujian masuk, Masya Allah kita boleh terima, tak mudah goyah. Selalu saya bagi perumpamaan, umpama macam ni lah air ni kan. Kita masukkan batu yang kecil, halus. Kita masuk. Dia bergoyang tak? Bergoyang. Maksudnya sikit banyak bergoyang lah. Sebab air sikit, nampak lah, pop, memang goyang lah dia. Bayangkan saiz yang sama, tapi kita baling masuk ke dalam laut. Apa berlaku? Terkesan tak air laut? Sebab besar. Jadi saiz ujian Allah sama, tapi beza adalah siapa yang menerima ujian tersebut. Sebab itu bila kita tengok ada orang, ya Allah kau ni macam tak ada masalah, senyum je memanjang. Saya memang dilahirkan sebagai penyenyum. Oh, dia jawab macam tu kan. Senyum je. Ada masalah, tak ada masalah, senyum saja, Masya Allah. Tapi sebenarnya jiwanya, Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku untuk menerima ujian Allah ni. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan ya Allah bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku agar mereka faham apa yang aku nak sampaikan, supaya orang yang dengar tak salah faham. Okey. Jadi maksud taubat, kita nak pergi kepada hakikat taubat. Taubat ialah kembali kepada Allah daripada dosa.
kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa, atau memberi maksud kembali daripada dosa. Masya Allah. Nak sambung cerita pasal syaitan tadi tu. Syaitan ni dia dah kenal lah kita ni daripada kecil sampai tua. Sekarang ni memang dia duduk dengan kita lah. Dia nak juga usik kita macam mana pun. Cerita panjang, syaitan nak supaya kita buat sesuatu yang maksiat, sesuatu dosa. Kadang dia usaha tu bertahun-tahun baru berjaya. Kadang dia usaha berbulan-bulan baru berjaya. Masya Allah. Contoh macam ni ibu-ibu sekalian. Asalnya dulu keluar telefon, makcik-makcik sekalian, tengok orang muda pakai telefon, makcik tengok macam mana? Pandang sinis, betul kan? Ya Allah, orang muda dengan telefon. Masa tu makcik-makcik tak ada telefon lagi. Masa tu banyak pegang Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Lepas tu tengok orang muda main telefon, pegang telefon, main game. Ya Allah, astagfirullahaladzim, buang masa. Berbulu mata tengok dengan telefon je. Pergi makan kedai makan pun sama. Berbulu mata tengok. Ish, apalah budak muda sekarang. Lepas tu anak pun kata, mak nak belikan telefon untuk mak ya. Mudah sikit nak hubung. Mak tak nak, buang masa. Mak tak nak telefon ni buang masa. Mak nak banyakkan masa mengaji Al-Quran. Mak nak banyakkan masa sekian-sekian. Mengarut. Ada kawan mak tu mengumpat pula. Ish, tak nak. Lepas tu mak ni rajinlah pergi kuliah kan. Pergi kuliah, pergi ceramah. Tengok orang duk selfie. Ish, teringinlah pula. Ada telefon boleh selfie dengan ustazah. Okey, lepas tu setujulah nak beli telefon. Beli yang Apple ya. Tak payah Apple lah. Mak nak yang Anggo je. Kan? Sebab Apple filter dia tak lawa telefon Apple. Betul tak? Dia tak lawa sangat gambar dia. Yang mahal sangat mungkin lawa lah. Tapi kalau yang Oppo ke, yang Huawei ke, yang banyak filter tu lawa. Mak nak yang tu. Mak tak nak internet ni. Mak nak selfie je. Mak tak nak lara semua ni. Dia berperingkat-peringkat tu. Berperingkat-peringkat. Mesej je mak. Mak tak nak WhatsApp ni. Tak nak nanti tak berasap dapur mak nanti. Okey, lama. Lepas tu duk bayar top up, duk bayar mesej tu apa semua. Mak, free je mak. WhatsApp senang. Mak nanti boleh dengar ceramah melalui WhatsApp. Orang share banyak ceramah. Mak tekan je. Ni, mudah mak. Okeylah mak setujulah. WhatsApp je. Facebook mak tak nak. Lepas tu kawan-kawan bila jumpa, ni tengok saya update gambar ni kita pergi kuliah hari tu Oh, saya tak tahu, saya tak ada Facebook. Tumpanglah tengok Facebook kau. Oh, kau update gambar saya. Oh, ada orang komen, seronok lah pula. Daftarkan mak Facebook. Dulu pandang sini, nampak tak? Syaitan tu sikit sampailah, Masya Allah. Bukan orang muda, orang tua pun banyak pegang telefon daripada Al-Quran. Banyak pegang telefon daripada pegang suami dia. Banyak pegang telefon daripada memegang benda-benda yang baik, buat kerja rumah dan sebagainya. Sebab lekodik telefon ni. Mata pun banyak baca telefon daripada baca Al-Quran. Nampak tak tipu daya? Lalu kita pun satu hari kita cakap, bang saya ni ya Allah, patutnya makin tua makin banyak baca Quran. Sekarang dulu boleh baca 2 jam sehari. Sekarang dah setengah jam sehari je sebab banyak baca telefon. Bang saya bertaubatlah bang, saya insaflah. Ginilah, saya nak awak pegang telefon ni sehari 1 pagi, tengah hari baru bagi kat saya. Agak-agak boleh buat tak ibu-ibu sekalian? Menggeletar tu kan jadi ketagih. Ya Allah. Bang, bagi 1 minit je saya nak tengok kod, ada mesej penting lah. Saya ada order kuih talam, saya cuma nak tahu pukul berapa. Ada je alasan tu. Gelak tu yelah tu. Boleh tak kita kawal, cuba setengah jam contohnya, daripada waktu duha sampai zuhur contohlah, kita off. Kita cuba. Hari ini ramai orang dikawal oleh telefon, bukan dia kawal telefon. Kata off. Pagi tu zikir, baca Quran, hafal hadis Nabi dan sebagainya. Masya Allah. Antara kelebihan hafal hadis Nabi nanti saya sebut. Nanti kita nak, bila nak add pahala tu nanti. Allahu Akbar. Jadi bila kita nak sebutkan tentang pasal telefon, bukan saya kata telefon ni terus kita kata berdosa lara apa. Tapi atas kita lah. Nak ceritanya bila kita berjaya mengawal, syaitan dah usaha kita ni bertahun supaya kita beli telefon.
Makan bulan pula untuk supaya kita ada WhatsApp, ada Facebook. Tiba-tiba kita bertaubat, tiba-tiba kita istighfar, tiba-tiba kita boleh kawal, dia melepek. Alamak, makcik ni dah dongeng ceramah lah pula pasal telefon. Maksudnya usaha keras dia bertahun dan berbulan itu hanya boleh dihancurkan sekelip mata apabila hati kita mula dapat petunjuk ataupun hidayah. Lalu kita buat keputusan setiap hari ada 5 jam, 6 jam tanpa telefon off adalah masa untuk Allah. Masa aku dengan Al-Quran, nak baca sirah, nak baca hadis Nabi. Lalu syaitan kata, ya Allah, fail aku. Dah usaha keras makcik ni.